Assalamualaikum. Hai korang. So, kita dah sampai ke odok 21 sehingga 25. So, jom kita start. Odok 21 untuk hari Isnin, dia ada dua soalan. Soalan pertama, proof. Soalan kedua, solve. Dan dua soalan ni tak ada kaitan antara satu sama lain lah. Okay, so kita tengok dulu dekat soalan pertama. Dia minta show that yang sebelah kiri ni log 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan sebelah kanan, di mana log 1 tambah log 2 tambah log 3. So, diingatkan kembali, ini bukan property Ini bukan property, dia cuma suruh show je. Property yang kita ada adalah log AB sama dengan log A tambah log B. Yang dekat dalam ni hubungan dia darab, bukan macam yang highlight orange. So, apa yang boleh kita buat adalah kita buat macam ni. Saya guna pen biru. So, kita start daripada kiri, log 1 tambah 2 tambah 3. So, saya dapati ini adalah, kalau kita tambahkan dia jadi log 6, betul tak? Dan log 6 ni kita boleh pisahkan dia mencari hasil darab beberapa nombor. So, 6 ni kita boleh buat dia 2 kali 3, betul tak? So, boleh tak kita letak dia kali 1? Dia tak merubah apa-apa kan? Maksudnya dia stay the same. So, dekat sini nampak tak hubungan diorang dah jadi darab. Bila dah jadi darab, kita boleh apply kita punya law of log tu. So, bila darab, bila kita buka tu, dia akan jadi tambah. So, dia akan jadilah log 2 tambah log 3 tambah log 1. Lepas tu kita kena susun balik lah macam apa yang soalan tu minta. Susun balik, kita dapat log 1 tambah log 2 tambah log 3. So, shown. Okay, so kita pergi ke soalan kedua. Soalan tu minta kita untuk solve. Dan sebelum kita solve, kita kena pastikan base dia sama. Dan di kawasan hadapan log sini, tak ada nombor dan tak ada sign negatif. Okay, dia mesti single. Single tu maksudnya dekat depan tu mesti 1 lah. Okay. So, sebab dia dah okay, maka kita boleh terus compare dia punya yang bahagian dalam tu. Okay, so yang bahagian dalam tu ada 2x sama dengan x tambah 3. So, susun-susun kita akan dapat x sama dengan 3. Dan log ni kena recheck dan kita kena pastikan dekat kawasan base dan juga number mesti sentiasa positif. Dan kalau kita masukkan x sama dengan 3 ni dalam kita punya x yang ada, maksudnya di sini dan di sini dia tetap akan dapat positif number, maka kita punya jawapan ni diterima. Tak payah tulis apa-apa untuk recheck log, kita hanya tengok. So, kita pergi ke odok seterusnya. So, untuk hari Selasa, dia bagi dua soalan. Sama juga tak ada kaitan antara satu sama lain. Soalan A ni basically dia minta untuk simplify lah. Dan soalan B ni sama juga simplify. Tapi kita kena, kalau tengok kat sini, memang kena darab dengan conjugate. Okay, so kita pergi ke soalan pertama dahulu. So, 40 adalah, awak kena figure out apa dia punya, perfect square untuk 40. So, kalau saya conteng dekat sini, 40 adalah 8 darab 5, betul tak? Dan 8 ni kita boleh tukar dia kepada 4 darab 2 untuk 8 and then darab 5. So, dapatlah 40, betul tak? Dan perfect square di sini adalah 4. Okay, so saya masukkan dalam 40 tu. So, saya ada 640 and then dalam tu ada 4 darab 2 darab 5. And then tolak 10. So, saya conteng kat tepi untuk 20 pula. 20 adalah 4 kali 5. So, dekat sini ada sudah perfect square dia, 4. So, saya masukkan dalam tu 4 kali 5. And then untuk 5 tu memang tak ada perfect square untuk dia lah. Dia memang dah begitu sahaja. Kemudian kita simplify lagi. Simplify kita ada, kita pisahkanlah yang perfect square ni. Kita ada square root 4. Square root 4 sini. Okay, pisahkan dia. So, kita ada 640 square root 4. 2 dengan 5 tu, dia tak ada perfect square kan. So, kita boleh terus gabung terus lah. Jadi, search 10. Dan 10 pun memang tak ada perfect square. Dia adalah 1 kali 10 dengan 2 kali 5. 1, 2, 5, 10 ni tak ada, bukan perfect square punya number. So, kita tinggalkan search 10 tu macam tu je lah. Dah tak boleh simplify jadi benda lain kan. Okay, so kita selesaikan yang untuk square root 4 ni. Kita boleh dapat 2 kan. So, 640 darab dengan 2 akan dapat 1280 search 10 tolak 20 search 5 tambah 4 search 5. So, yang search 5 ni, okay, kita boleh kira. So, dia jadi negatif 16. So, 1280 search 10 tolak 16 search 5. Kita boleh gabungkan sebab search dia tu sama. So, ibaratnya macam kita faktorkan search tu. So, kita ada negatif 20 tambah 4. So, that's why saya dapat negatif 16. Okay. So, kita pergi ke soalan B pula. So, dekat sini obviously memang soalan yang uji awak untuk conjugate lah. So, conjugate tu dia tak boleh ada search dekat bahagian bawah. So, kita darabkan dengan dia punya conjugate. So, conjugate dia adalah 2 search 3 tambah 4 search 2. Okay, di atas dan di bawah kita darabkan conjugate yang sama. Okay, so kemudian kita expand. So, di bahagian atas ada 6 kali 3
tambah 12 sert 6 tambah 4 sert 6 tambah 8 kali 2 over. So untuk yang bahagian bawah, sebab dia conjugate each other, saya terus pakai A squared minus B squared. So A saya adalah 2 sert 3, B saya adalah 4 sert 2. So di bahagian atas yang untuk nombor punya side, so ini 18 kita tambah dengan 16. So kita akan dapat 34. Dan untuk yang sert 6 ni kita tambahkan je lah. So kita ada 12 tambah 4, 16 square root 6 over. So yang bahagian bawah tu tekan saja kalkulator, kita akan dapat negatif 20. So kalau kita nampak dekat sini, 34 dengan 16 ni, kita boleh faktorkan ataupun kecilkan dia punya nombor dengan 20 yang dekat bawah ni. So kita akan dapat 17 tambah 8 square root 6 over negatif 10. So basically semua orang kita potong jadi 2 lah. Okay, so kita dah tak boleh simplify lagi benda ni, maka inilah jawapan kita. So negatif ni yang ada dekat bawah tu, kalau nak bawa pergi depan pun boleh, nak naik atas pun boleh. Okay, so up to you. Okay, so kita pergi ke ODOC 23. ODOC 23 bertanyakan, ini adalah chapter 3 lah, di mana ini ada absolute values equation, inequalities dan absolute inequalities. Basically 3 soalan berbeza. So kita tengok dulu soalan yang pertama. Okay. So untuk soalan A ni, kesilapan utama pelajar, dia tak nampak yang 3 ni sebenarnya darab dengan modulus. Instead, pelajar buat silap, dia terus buat 5 tolak 3 tu jadi 2, modulus X tolak 5 sama dengan 3. Ini kesalahan yang sangat teruk. Kalau ada syurga neraka untuk matematik, masuk neraka terus ni. Okay, so no. 3 tu dia darab dengan modulus. So kita kena susun dulu sebelum kita buka modulus ni. So kita akan ada, saya pindahkan modulus tu, saya pindahkan 5 ke sebelah sana, saya akan dapat negatif 2 sebab 3 tolak 5. Kemudian negatif 3 tu saya pindahkan bagi sebelah, akan jadi bahagi. So kita ada modulus X minus 5 equals 2 over 3. So ini equation saja kan, dia sama dengan. So bila kita buka, ada satu positif, satu negatif. Tak payah nak tukar direction ke apa, tak payah. So kita ada X tolak 5 sama dengan 2 per 3. Dan kita ada juga X tolak 5 sama dengan negatif 2 per 3. Okay, so ingat baliklah definition modulus tu macam mana. Okay, selesaikan. So kita ada X sama dengan 17 per 3 dan juga X sama dengan 13 per 3. So itulah kita punya jawapan. Dan juga 13 per 3. Okay, so kita pergi ke soalan B pula. So soalan B ni sama juga, kita kena susun sampai sebelah kanan jadi kosong. Okay, saya tukar pen. Boring pakai pen hijau, saya pakai purple. So saya pindahkan 3 pergi ke sebelah, guna operasi tolak. Jangan guna operasi bahagi, sebab kalau bahagi nanti sebelah kanan ni dia jadi 1. Okay, kita guna operasi tolak, so sebelah kanan akan jadi kosong. So kita ada 1 tolak X tolak 3 greater equal 0. So now kita kena samakan denominator, ini 3 per 1. Okay, so kita ada 1 tolak 3 kali 1 tolak X over 1 tolak X. Saya terus samakan pembawah untuk kedua-duanya sekali. So saya selesaikan dan saya akan dapat 3X tolak 2 over 1 tolak X greater equal 0. So saya akan jadikan ini sebagai kotak rujukan saya untuk buat table of sign. So table of sign kita ada nilai X sama dengan 2 per 3 dan juga X sama dengan 1. So dekat sini awak kena susun lah. So untuk table of sign, saya buat So kita ada 3X tolak 2, 1 tolak X. Kemudian soalannya 3X tolak 2 over 1 tolak X. Okay, so sekarang kita fokus kepada kita punya interval pula. So interval mesti bergerak daripada negatif infinity sampai ke infinity. So kita akan start, contohnya saya ada number line. Negatif infinity sampai infinity. So antara 1 dengan 2 per 3, dia jumpa siapa dulu? Of course lah dia akan jumpa 2 per 3 kan. So dari negatif infinity dia jalan jumpa 2 per 3 dulu. Lepas tu baru dia jumpa 1. Di sinilah kita akan buat kita punya number line. Number line pula. Interval. So masukkan interval. Masukkan macam ni. Okay. So negatif infinity 2 per 3. 2 per 3 sampai 1. And then dari 1 pergi infinity. So now brackets. Infinity always open. So now kita tengok kita punya kotak rujukan highlight purple. So di situ ada equal sign kan. Maksudnya untuk 2 per 3 dan 1 sepatutnya akan jadi close bracket. Akan tetapi untuk ratio inequalities, orang yang dekat bawah mesti open bracket. Wajib open bracket. So siapa yang dekat bawah? 1 kan. So 1 akan open bracket. Hanya 2 per 3 sahaja yang dapat close. Faham
Okay, so now kita masukkan kita punya test value dalam kita punya table of sign untuk dapatkan kita punya sign positif dan juga negatif. So bila masukkan, kita akan dapat di sini positif, and then untuk satu di sini positif, yang lain negatif. Okay, so ingat yang dekat bahagian bawah mesti berselang-seli. Yang bawah tu maksudnya yang dekat produk yang datang daripada kotak rujukan purple tu. So negatif bahagi positif akan dapat negatif, positif, negatif, negatif. So rujuk balik kotak purple, kita nak greater 0. Greater 0 maksudnya positif. So interval yang bagi kita jawapan positif adalah sinilah, iaitu interval 2/3 hingga 1. So jawapan kita close 2/3 sehingga 1 open bracket. Begitu. So kita pergi ke seterusnya, soalan C. Soalan C ni pun sama jugalah. Kalau inequalities yang melibatkan modulus, so kita akan apply gola ataupun guli lah. So gola ni untuk OR dengan N bila kita buka modulus, dan guli ni sama ada union atau intersection bila kita nak combine jawapan tu nanti dalam number line. So kita kena susun dulu sehingga modulus sahaja di sebelah kiri. So bila saya susun benda ni, saya ada negatif 3 tambah 2x less than 5/8 negatif 3. Kemudian saya pindahkan negatif di sebelah, direction kena berubah jadi positif 3. Sebab negatif tu bila pindah dia akan jadi bahagi. Okay, so modulus greater. So greater adalah G, so kita akan guna OR, dan dekat number line kita akan guna union. Okay, so kita buka dulu kita punya modulus. So kita ada bukaan positif, so 3 tambah 2x greater 3. And then bukaan kedua kita akan tukar direction, tukar sign. So 3 tambah 2x, tukar direction, less, tukar sign, negatif 3. And then kita selesaikan. So 2x greater 0, x greater 0. Kemudian 2x less negative 6, x less negative 3. So, dua inequalities ni kita akan combinekan guna number line. Oh, saya terlupa. Kita kena tuliskan OR dekat tengah-tengah ni. Okay, mesti. So, now kita combinekan jawapan kita dekat number line. So, kita ada, siapa jumpa dulu? Dari negative infinity, kita akan jumpa negative 3 dulu. Kemudian, kosong. So, x greater 0. Bulat putih ke kanan, dan x less negative 3, bulat putih ke kiri. So dekat sini lah kita akan apply guli. So kita bekerja dengan modulus greater, so kita akan guna gu lah. Gu di mana kita akan guna union. So union kita akan ambil jawapan di semua union kan, semua tempat yang ada line. So yang ada line di sini dan juga di sini. So kalau kita tuliskan jawapan dalam bentuk interval, kita akan ada negative infinity sehingga negative 3 open, dan untuk kosong ke kanan tu adalah open kosong, and then sehingga positive infinity open juga. Dan untuk combine dua bracket macam ni, always guna union. Okay, so tu jawapan kita. Kita pergi ke odok 24. So show that 5x squared plus 2x minus 3 less 0 boleh ditulis dalam bentuk modulus. Hence solve the inequality. So bila bekerja dengan soalan hence, maksudnya mesti guna jawapan yang sebelum tu. Maksudnya kita kena guna, bila kita nak solve benda ni, kena guna modulus ni lah. Okay, so kita akan tengokkan dalam kita punya jalan kerja sekejap lagi. Saya nak cakap dekat sini, kita ada dua soalan lah yang awak kena solve. So soalan pertama, show. Soalan kedua, solve. Okay, so kita buat soalan yang pertama dulu. So macam mana kita nak show benda ni? So first kali, daripada kuadratik yang diberi initially ni, highlight orange, kita kena buat CTS. So untuk tukar kuadratik biasa ni menjadi modulus, kita kena CTS kan dia. Tapi syarat untuk CTS mesti x squared tu mesti 1. Bukannya negatif dan bukannya nombor-nombor lain, mesti positif 1. So kita akan bahagikan semua orang ni dengan 5. So semua tu maksudnya termasuk sekali dengan yang sebelah kanan. So kita akan ada x squared plus 2/5x minus 3/5 less 0. So kosong bahagi 5 tetap 5 lah. Okay, so now tetap 5 pula, tetap kosong. Okay, so sekarang ni kita buat completing the square macam biasa. So kita ada x squared plus 2/5x plus kurungan squared minus kurungan squared minus 3/5 less 0. So ingat bila buat kurungan squared ni mesti positif dulu baru negatif. So dekat dalam kurungan ni kita akan isi b per 2. So b kita dalam cerita ni adalah 2/5. Positif kan? So kita ada positif 2/5 bahagi 2. So yang dalam ni pun isi positif 2/5/2. So benda ni awak just tekan kalkulator je lah. 2/5 bahagi 2 tu dapat apa kan? So awak akan dapat 1/5. Okay, so kita akan buat 3 term yang pertama ni akan jadi kurungan squared yang besar. So kita ambil orang yang ada squared sahaja.
saya guna highlight hijau. So orang yang ada square adalah X dan juga 2/5/2 ni kan. Tapi kita ambil dalamnya je. So dalam square yang pertama ada X. So kita tulis X. And then dalam square yang di term yang ketiga ni kita ada, ni bila tekan kalkulator dapat 1/5. Positif kan, positif 1/5. So kita tulislah positif 1/5. And then the rest yang di sini bermula daripada negatif yang highlight orange ni, kita tekan je dalam kalkulator. Hati-hati masa tekan kalkulator ni, especially yang kalkulator lama. Okay, so kita akan dapat dekat sini negatif 16/25 and then less than 0. Okay, so kita akan pindahkan negatif 16/25 tu ke sebelah kanan. Saya tukar warna pen biru. So kita ada X tambah 1/5 kuasa 2 sama dengan less than 16/25. So dekat sini ada satu benda baru yang korang sepatutnya belajar. Selain daripada definition modulus X tu adalah bukaan positif dan negatif, modulus X juga membawa maksud square root of X squared. Okay, so ingat square root of X squared, and then barulah dia boleh jadi modulus. Contoh kalau saya ada X minus 1 kuasa 2 and then ada square root. So ini adalah modulus X tolak 1. Nampak So sekarang ni untuk menjadikan X tambah 1/5 tu adalah modulus, sebab matlamat kita sekarang nak jadikan dia modulus X tambah 1/5. Tengok highlight pin dekat skrin ni. Situ. Tu matlamat kita kan. So apa yang kurang dekat sini adalah square root lah, sebab dia dah ada square. Yang dia belum ada adalah square root. So untuk menjadikan dia modulus, kita kena letak square root dan kita kena berlaku adil. Kalau kita square root sebelah kiri, sebelah kanan pun mesti square root. Okay, so now yang sebelah kiri akan jadi modulus X tambah 1/5 less than, so tekan kalkulator, square root 16/25 adalah 4/5. So dah siap lah, shown. So perkara baru yang awak belajar di ODOC ini adalah, inilah definition of modulus X yang baru. Bukan yang baru pun, memang macam ni lah definition dia. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya, di mana soalan tanya tentang hence solve 5x² tambah 2x tolak 3. So ini adalah original soalan kita. Nampak tu? Yang highlight orange atas sekali, 5x² tambah 2x tolak 3 less 0. So kita dah solvekan dia, kita dah tuliskan dia dalam bentuk modulus less kan. So kita masukkan balik dekat sini. So ini adalah x minus 1/5 yang kita dah guna tadi. Kenapa kita nak guna benda ni Kenapa kita tak tekan kalkulator je EQN 5x² tu? Tak boleh, sebab soalan kat sini dah cakap hence. Bila hence mesti guna previous information daripada yang soalan sebelumnya. Okay, so modulus inequalities kita akan apply gola-guli lah dekat sini. So gola dan juga guli. So gola masa bukaan modulus, guli semasa number line. So dekat sini kita ada modulus less, which is kita akan guna less lah, la dan juga li. Okay, so kita buka dulu modulus ni kepada dua bahagian. So kita ada x minus 1/5 less than 4/5. And then sebab ini less, so kita letak n di tengah-tengah. Mesti tulis And then bukaan kedua, salin yang dalam modulus, tapi kita tukar direction and then tukar sign. So now kita selesaikan sahaja. Kita akan dapat, sorry, ini plus kan? Ya. Okay, so minta maaf tentang tu. So selesaikan, kita akan dapat x less 3/5 dan juga x greater negative 1. So now kita akan combine dan apply guli. So combine dua jawapan ni dekat number line. So kita ada negatif 1 dan 3/5 kan. So obviously dari negatif infinity jumpa negatif 1 dulu, kemudian positif 3/5. So 3/5 bulat putih ke kiri, kemudian negatif 1 bulat putih ke kanan. Dan sebab ini adalah end, kita akan guna intersection. So apply guli kat sini, guna intersect lah. So intersect, kita akan tengok dua garisan yang bertindih sahaja. Jangan ambil semua, ambil yang bertindih sahaja. So daripada sini kita dapat kita punya jawapan, open bracket negatif 1 sehingga 3/5 open bracket. Dah siap. Okay, ke ODOC yang seterusnya, ODOC 25. So ini hanya chapter 1 punya soalan je. A dan B soalan indeks, manakala C soalan surd. Okay, so kita jawab soalan yang pertama dulu. Kesilapan yang pelajar selalu lakukan di sini adalah dia darabkan 2 dengan 4 ni jadi 8 kuasa X tolak 1. Lagi sekali dia akan masuk dalam neraka matematik lah. Sebab apa? Sebab tak boleh darab. Sebab 4 tu ada kuasa X tolak 1. So kita tak boleh suka-suka hati darabkan dia jadi 8. Kita kena tukar 4 dan juga 16 ni menjadi base 2. So 4 adalah 2 kuasa 2. 16 adalah 2 kuasa 4. Okay, so kita masukkan 2. 4 tadi 2 kuasa 2.
ada kuasa X tolak 1. And then 16 adalah 2 kuasa 4, ada kuasa 2X. So, kuasa bertemu kuasa dia akan jadi darab tau. So, 2, lepas tu dekat dalam tu ada 2 kuasa 2X tolak 2. Sama dengan 2 kuasa 8X. So, untuk yang left hand side ni, 2 kuasa yang dekat luar ni, dia tak ada kuasa kan? Tapi sebenarnya dia kuasa 1. And then, bila diorang ni darab each other, macam ni, okay? Nampak? Saya buang tu bracket, saya jadikan dia darab. So, bila base yang sama didarabkan, kuasa akan jadi tambah. So, kita ada 2 kuasa, 1 tambah 2X tolak 2. Okay, so base dah sama and then tak ada negatif ataupun nombor yang lain di hadapan base tersebut. So, kita boleh terus compare lah. So, kita ada 1 tambah 2X tolak 2 sama dengan 8X. So, negatif 1 sama dengan 6X. X sama dengan negatif 1 per 6. Okay, so kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, soalan indeks tak payah recheck. So, untuk soalan ini, kita tengok base dia, base 3 dengan base 4. Ini kita tak boleh nak samakan langsung dia punya base. So, kalau tak boleh nak samakan base, kita buat log both side. So, log nak pakai base apa pun tak ada masalah. So, kebanyakannya akan guna log biasa yang base 10 sebab senang tekan kalkulator. Ataupun kita akan guna ln. Ln ni pun senang juga tekan kalkulator. Okay, so up to you. So, saya nak guna ln. So, saya ln both side. So, saya akan ada ln 3 kuasa 1 tolak 2X sama dengan ln 4 kuasa X. Kita nak X kan? So, guna property log, kita boleh bawa turun kuasa ni pergi depan. So, kita ada 1 tolak 2X darab ln 3. So, pastikan kurungan tu And then kita ada X darab dengan ln 4. Okay, so now saya nak kumpulkan X. Saya buka dulu kurungan yang sebelah kiri ni. 1 darab ln 3, 2X darab ln 3. Okay, so saya ada ln 3 tolak 2X ln 3 sama dengan X ln 4. So, saya kumpulkan X di satu bahagian yang sama. So, saya ada X ln 4 tambah 2X ln 3. So, sebelah kiri tinggal ln 3 je kan? So, yang sebelah kanan ni, kita fakturkan X. So, kita ada X ln 4 tambah 2 ln 3. So, yang sebelah kiri ada ln 3 je. Maka, X adalah ln 4 tambah 2, X adalah ln 3 bahagi ln 4 tambah 2 ln 3. So, tekanlah kalkulator. Nak tekan kalkulator ataupun biarkan saja macam ni pun tak ada masalah. Kalau tekan kalkulator, carilah sendiri apa nilai dia. Tekan baik-baik. Okay. So, itu untuk soalan B. Kemudian untuk soalan yang terakhir. So, ini adalah soalan cert. So, sebelum kita buat SBS ataupun square both side, kita kena pastikan cert sahaja yang berada di sebelah kiri. So, positif 2X ni kena bawa ke sebelah kanan. Kita ada cert 2 tolak 7X sama dengan negatif 2X. So, now barulah kita boleh square both sides. So, kita akan ada 2 tolak 7X sama dengan 4X squared. So, selesaikan. Ini adalah kuadratik sahaja. Kita susun dulu Tambah 7X tolak 2 sama dengan kosong. So, EQN di kalkulator. Faktorkan dapat 4X minus 1 dan X plus 2. So, daripada sini, X kita 1/4 dan juga negatif 2. Okay, so dekat sini kita ada soalan cert kan. Kita kena recheck. So, step recheck. Okay, so saya suka buat recheck dalam bentuk table sebab dia nampak lebih kemas. Tulisan saya kan buruk, jadinya kalau buat guna table nampaklah tersusun sikit. So, sebelah kiri saya ada kalau masuk original question. Sekejap saya letak dulu. X sama dengan 1/4. X sama dengan negatif 2. So, left hand side 2 tolak 7X tambah 2X. Right hand side kosong. Okay, so kalau kita masukkan 1/4 dalam left hand side, tekan je dalam kalkulator. So, ini dapat 1/4. So, masukkan negatif 2 akan dapat kosong. Yang sebelah kiri tu tak ada X pun kan, dia nombor je kan. So, tulis je lah kosong. So, kita tengoklah, kita check yang 1/4 ni sama ke kiri dengan kanan ni? Tak sama kan? So, kita pangkar. And then ni betul. So, dekat sini, kita tulis sekejap ayat lah. X equal 1/4. Reject because left hand side not equal to right hand side. Hence, jawapan kita adalah X sama dengan negatif 2. Okay. So, itu sahajalah. Thank you so much. Thanks for watching. Moga-moga ia bermanfaat untuk awak. Bye. Assalamualaikum.